wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang erti sebuah perpaduan. Seperti yang kita sedia maklum, perpaduan adalah sebuah kaum di mana sebuah negara yang saling bekerjasama atau erti kata lain berganding bahu untuk membentuk negara yang makmur dan aman damai. Menurut Haji Samad Buang 2003, perpaduan merujuk kepada satu penyatuan tenaga, fikiran, cita-cita dan pengorbanan dalam satu ikatan sepadu, kuat dan maju. Perpaduan kaum merujuk kepada tiga bangsa, iaitu bangsa Melayu, Cina dan India. Tanpa perpaduan kaum ini, semestinya ekonomi dan juga sosial di negara ini akan terjejas dan akan mengakibatkan pelbagai permasalahan seperti percanggahan antara bahasa, percanggahan antara sosial dan juga gangguan terhadap aspek ekonomi negara. Mengenai itu, adakah anda semua tahu apakah dasar-dasar yang telah dibuat ataupun yang telah digubal oleh kerajaan untuk menyatupadukan pelbagai bangsa dan juga kaum di negara kita? Banyak aspek yang telah diambil kira oleh pihak kerajaan dan juga pelbagai rangka utama telah dirangka dan dirancang oleh kerajaan untuk menyatupadukan kesemua kaum yang ada di negara kita, termasuk kaum yang disebutkan ialah kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Dasar yang pertama adalah dasar ekonomi baharu, dasar kebudayaan kebangsaan, dasar pendidikan negara, dasar pembangunan sosial, dasar wawasan negara dan juga dasar sosial negara. Saya juga akan menerangkan pelbagai aspek-aspek yang boleh mendorong untuk menyatupadukan pelbagai kaum di negara kita. Adalah seperti kepentingan perpaduan kaum, cabaran dalam pemupukan perpaduan kaum dan juga langkah-langkah pemupukan perpaduan kaum di negara kita. Yang pertama saya akan menerangkan tentang kepentingan perpaduan kaum di negara kita. Yang pertama ialah menjamin keamanan negara, memajukan ekonomi negara, imej negara dapat ditingkatkan, ramai pengunjung luar melawat negara Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cabaran dalam pemupukan pelbagai kaum di negara kita. Yang pertama ialah berbeza dalam sistem pendidikan. Yang kedua, fokus yang berlainan sektor ekonomi. Yang ketiga, berbeza ideologi, politik dan juga pengaruh berasaskan perkauman. Yang keempat, penggunaan bahasa kebangsaan yang kurang. Yang kelima adalah laman sosial dan juga media massa yang sentiasa menyiarkan dan memaparkan kepelbagaian berita palsu dan juga berita yang boleh memecahkan perpaduan kaum negara kita. Cabaran ini semestinya akan memberi impak dan juga kesan yang besar terhadap negara kita, memandangkan negara kita adalah sebuah negara yang mempunyai penduduk majmuk dan juga kepelbagaian kaum. Yang terakhir sekali ialah saya akan menerangkan tentang langkah-langkah pemupukan perpaduan kaum di negara kita. Antara langkah yang pertama ialah penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama ataupun bahasa pengantar di dalam negara kita. Yang kedua ialah mengadakan majlis rumah terbuka seperti hari perayaan, hari raya puasa, tahun baru Cina ataupun sambutan Deepavali. Yang ketiga ialah penerapan nilai-nilai murni budaya dan warisan mengikut kaum. Yang keempat, mewajibkan sistem pendidikan yang seragam di peringkat awal persekolahan. Yang kelima, aktiviti kemasyarakatan seperti bergotong royong, menolong jiran tetangga dan sebagainya. Yang terakhir sekali ialah menghayati 5 prinsip rukun negara yang telah dimaktubkan di dalam perlembagaan di negara kita. Secara umumnya dan juga yang terakhir sekali, perpaduan kaum merupakan elemen yang penting dan harus diberi perhatian kerana pembentukan hubungan etnik antara masyarakat adalah amat penting bagi negara kita yang bermasyarakat majmuk serta menjamin kestabilan ekonomi dan politik negara. Ingatlah bahawa hubungan kaum yang harmoni adalah kunci utama dalam kemajuan dan juga perpaduan dalam jiwa agar kita mampu menuntut setiap anak watan
untuk mengutarakan aspirasi kepada negara. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.